Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulakan sesi kita dengan kita melihat kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Yang pertama, pengaloyan akan menyebabkan ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, A, menyebabkan logam tahan terhadap kakisan seperti pengaratan. Yang kedua, B, mengubah logam menjadi lebih kuat, lebih keras dan juga lebih tegar. C, memperbaiki rupa bentuk logam supaya permukaan lebih berkilat dan berkilau. Yang D, mengubah takat lebur logam. Dan yang E, mengubah ketumpatan logam. Yang kedua, penggunaan alloy untuk menghasilkan pelbagai jenis objek adalah bergantung pada ciri-cirinya. Jadi yang ketiga, jadual 9.2 kita akan tengok nanti akan menunjukkan contoh alloy, ciri khas alloy dan kegunaan alloy tersebut dalam kehidupan harian. Pada sesiapa yang nak tahu lebih lanjut lagi mengenai alloy ini, boleh scan barcode inilah. Okey, jadi kita tengok alloy yang pertama, keluli. Ciri khas dia keras dan kuat. Kegunaannya digunakan sebagai bahan binaan untuk bangunan pencakar langit seperti menara berkembang Petronas, jambatan, kenderaan dan juga mesin. Alloy yang kedua, keluli nirkarat. Ciri khas dia keras, kuat, berkilat, tahan kakisan dan tahan karat. Kegunaan dia membuat peralatan dapur, pisau, sudu, garpu dan mesin. Ini kerana kalau berkarat dia boleh menyebabkan masalah kesihatan, antaranya kancing gigi, tetanus. Jadi kita gunakan bahan-bahan keluli nirkarat itu membuat peralatan yang terlibat dalam penyediaan makanan lah. Contohnya inilah pisau dah, sudu, garpu dan sebagainya. Okey, kemudian gansa. Alloy gansa, ciri khas dia keras, kuat, tahan kakisan dan juga geseran. Kegunaan dia membuat peralatan seni seperti alat muzik dan barang perhiasan seperti piala, pingat dan juga patung. Okay, yang keempat, kita ada alloy loyang. Ciri khas dia keras, kuat, tahan kakisan, berkilat dan mudah ditempa. Boleh ditempa ni maksudnya boleh kita ketuk dan buat bentuk bermacam-macam bentuk lah. Jadi digunakan untuk membuat alat elektrik, alat muzik seperti saksofon dan juga barang perhiasan. Alloy seterusnya duralumin. Ciri khas dia keras, ringan dan tahan kakisan. Kegunaan dia membuat badan kapal terbang, basikal lumba dan juga kabel elektrik yang ringan. Alloy seterusnya kita ada magnesium. Sifat khas dia keras, kuat, ringan dan tahan kakisan. Jadi digunakan juga untuk membuat rangka kapal terbang dan juga rem kereta lumba. Kemudian alloy pewter. Sifat khas dia lembut, mudah ditempa dan berkilat. Jadi digunakan untuk membuat barang perhiasan dan cedera mata serta barangan rumah. Dan yang terakhir kita ada pateri. Sifat khas dia mempunyai takat lebur yang rendah, kuat, keras dan tahan kakisan. Jadi digunakan sebagai bahan memateri untuk sambungan elektrik dan juga industri kimpalan. Okay, sebelum kita tengok pada superkonduktor, kita baca sedikit. Kita ada input ekstra di sini. Pada tahun 1811, superkonduksi mula diperhatikan dalam merkuri. Merkuri ini sejenis logam dalam keadaan cecair oleh ahli fizik Belanda Heikki Kamerlingh Onnes. Pada tahun 1913, beliau memenangi hadiah Nobel dalam bidang fizik atas pencapaiannya dalam hal tersebut. Jadi ini gambar untuk Heikki Kamerlingh Onnes. Okay, yang pertama untuk superkonduktor. Yang pertama, selain digunakan dalam kehidupan harian, alloy juga digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang industri dan juga teknologi hijau. Dalam teknologi hijau, penggunaan alloy seperti niobium timah, niobium titanium dan yttrium barium cuprum oksida YBCO dalam pembuatan superkonduktor adalah bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan elektrik. Jadi superkonduktor ialah suatu alloy yang mengkonduksi elektrik pada rintangan sifar. Jadi itu yang dimaksudkan dengan superkonduktor. Kita ulang sekali lagi. Superkonduktor ialah suatu alloy yang mengkonduksikan elektrik pada rintangan sifar. Yang keempat, oleh itu pengaliran tenaga elektrik melalui superkonduktor tidak menghasilkan haba, yang bermaksud ianya mempunyai kecekapan pengangkutan elektrik yang dapat dipertingkatkan.
Dan pada gambar foto 9.1, ini contoh 9.1, ini merupakan contoh untuk superconductor lah. Dan untuk kamu tahu lebih lanjut lagi, kamu boleh imbas pada barcode ini untuk mendapat maklumat mengenai superconductor. Rajah 9.7 pula menunjukkan kegunaan superconductor lah dalam kehidupan harian. Ini 9.7 kegunaan superconductor. Yang pertama sekali digunakan untuk menghasilkan, membentuk atau membuat transformer superconductor. Transformer ni banyak digunakan untuk meningkatkan kekuatan tenaga elektrik, ataupun menurunkan tenaga elektrik. Kemudian kita ada digunakan juga superconductor ini untuk kereta api berkelajuan tinggi, di mana kereta api berkelajuan tinggi ini dia seolah-olah terapung pada medan magnet, sebab kereta api berkelajuan tinggi ini menggunakan tenaga elektrik lah. Jadi bila menggunakan superconductor, oleh kerana superconductor ini rintangannya sifar, maka dia menjimatkan kos elektrik dan dapat menghasilkan gelombang elektromagnet yang lebih besar lah. Yang ketiga digunakan dalam membuat mesin pengimejan resonant magnetic MRI. Ini untuk kita tahu keadaan dalam badan kita. MRI ni contohnya orang yang ada ketumbuhan pada otak, maka akan dilalukan melalui mesin MRI ini untuk melihat keadaan otak dia. Jadi kita boleh lihat makin dalaman badan kita menggunakan MRI ini. Okey, yang keempat digunakan sebagai penapis superconductor dalam ketuhar gelombang makro. Okey, jadi ini juga menjimatkan tenaga elektrik. Biasanya kita gunakan juga superconductor dalam membuat magnet superconductor. Dan yang terakhir digunakan dalam pembuatan kabel superconductor. Okey, jadi kita tengok dulu praktis 9.1. Jadi ini untuk kamu tanya pada kamu sendiri dan cuba jawab untuk menguji kefahaman dan juga ingatan kamu tentang apa yang telah kita belajar. Dari soalan yang pertama, apakah alloy? Soalan yang kedua, namakan unsur-unsur yang terkandung dalam alloy berikut. Kita ada yang pertama A, keluli, B, gangsa, C, loyang, dan D, duralumin. Yang ketiga, namakan satu contoh logam tulin dan satu contoh alloy, dan lukis susunan zarah bagi logam dan alloy tersebut. Yang keempat, nyatakan 3 tujuan pengaloyan. Yang kelima, namakan satu contoh alloy yang berfungsi sebagai superconductor. B, apakah kepentingan superconductor dalam teknologi hijau? C, namakan 3 contoh aplikasi superconductor dalam kehidupan harian. Okey, jadi kita berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.